Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sementara baru balik daripada solat raya di masjid kat Dublin tadi, nak pulihkan tenaga sedikit sebelum pergi ke rumah kawan untuk sedikit jamuan hari raya lepas solat Zuhur nanti. Saya rehat-rehat ni sempatlah baca sedikit cerita-cerita kawan-kawan dekat tanah air yang nampaknya terkejut kerana tiba-tiba raya sehari lebih awal daripada yang dijangka. Saya doakan semoga setiap seorang daripada kita sempat sampai ke pangkuan keluarga dengan selamat, sempat memasak, merendang, kan, sempat pasang lansir, sempat sembahyang raya dan mana-mana yang tak sempat tu, it's okay, insyaAllah, tak mengapa. Semasa kita di dalam pandemik baru-baru ini, 2 tahun kita berkurung, kita belajar untuk mengenal pasti apa yang kita boleh hidup dengannya dan apa yang kita tidak boleh hidup dengannya. Kita boleh hidup tanpa banyak benda yang selama ini melekat kuat dengan diri kita dan kita terpaksa berpisah dengannya semasa pandemik baru-baru ini, kan. Yang pastinya kita tak boleh hidup dengan emosi yang sakit, mental yang sakit, dan itu harus jadi keutamaan kita. Jadi tak mengapalah, kebanyakan benda yang kita tak sempat, yang kita tak dapat buat tu ialah benda-benda yang kalau dari segi agamanya sunat, manakala yang selebihnya adalah adat resam, kebiasaan dalam kehidupan kita. Apa yang saya nak kongsikan ialah pagi tadi kami tidak boleh bertolak cepat untuk pergi bersolat di masjid kerana saya menunggu isteri habis shift malam. Malam tadi masih lagi kerja di hospital, habis pukul 8 pagi. Jadi nak ambil dulu dekat hospital, mandi, bersiap semua, dan kemudian baru kita boleh bertolak solat di Masjid Islamic Cultural Centre di Clonskeagh, Dublin, ialah pada pukul 10 pagi. Dekat NIS ni susah sikit lah kerana masjidnya berpegang bahawa kena hidupkan sunnah mengawalkan solat hari raya. Jadi mereka solat begitu awal pada pukul 7.30 pagi, kan. Jadi ketika dalam perjalanan memang cemas. Cuma yang saya nak kongsikan ialah berkaitan dengan soal kesihatan mental dan juga kesihatan emosi tadi. Kalau kita tidak mendapat medication untuk ADHD, memang banyak cabaran dia. Kita tahu masing-masing ada simptom-simptom yang berbeza dan juga lanjutan daripada itu impairment yang unik antara salah satu sama lain. Dan pagi tadi sebelum bertolak keluar, saya makan stimulan bersama-sama dengan breakfast yang kita sunat makan sebelum solat raya, kan. Jadi bila kita dah ada medication tu, pertama sekali manfaatnya ialah ketika memandu, saya tidak lagi berasa sangat mengantuk seperti sepanjang hayat selama ini semenjak mula-mula memandu lah. Kemudian yang keduanya, emosi kita lebih terkawal. Walaupun tadi tengok jam macam Allahu Akbar, kami dijangka estimated time arrival would be around 9:45. Solat start pukul 10. Kita nak kena cari parking dulu, kan. Dan kemudian mesti jauh parking tu, and then sempat ke nak sampai ke masjid. Jadi berdebar-debar. Tapi kita boleh alter kita punya emosi, executive function kita mungkin berfungsi dengan lebih baik. Jadi saya ingatkan diri saya kata it's okay, sembahyang raya ni sunat. Kalau dapat sembahyang raya, alhamdulillah. Kalau tak sempat pun it's okay, tak ada masalah. Hari ni, tahun ni tak sempat sembahyang raya, nak buat macam mana, kan. Terima je lah. Jadi tak worth untuk kita terkejar-kejar, panik, ya. Rasulullah SAW pun ada sebut dalam hadis, kata tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. At-ta'anni minallah, bertenang-tenang itu yang daripada Allah SWT. Jadi kita relax, siap-siap lah. It's not worth untuk kita stress. Jadi bila pergi ke masjid, syukur alhamdulillah kami parking tu memang agak jauh, lebih kurang dalam 1 kilometer lebih sikit daripada masjid. Jalan laju-laju, tercungap-cungap. Kesian kat isteri lah. Dah lah baru balik kerja shift malam, kan. Tapi
Kami sampai je dekat masjid, elok-elok saja. Saya hanya dapat sampai dekat tangga dan memang tak boleh dah masuk ke masjid kerana terlalu ramai, beribu-ribu orang. Maklumlah, kali pertama kan dapat semayang raya selepas pandemik ni. Jadi kami kena semayang dekat anak tangga. Jadi anak-anak pun tanya, Abi, how are we going to pray kan? Macam tak rata. Saya kata, this will be a new fake experience for you. Semayang je atas tangga. Sujud atas anak tangga yang kat depan tu. Kita amalkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sepenuh mengikut yang kamu termampu, mengikut keupayaan kamu. Jadi anak-anak pun ikutlah tadi semayang dekat tangga je. Cuma khutbah tak dapat nak dengar sangat lah sebab terlalu bising. Jadi pada pandangan saya, bila kita dah menerima diagnosis dan kita dah memulakan medication, banyak perkara yang selama ini mendatangkan masalah dalam kehidupan kita, kita boleh kawal dengan lebih baik. Saya juga termasuk di kalangan sebahagian sahabat yang ADHD ni, jenis yang bila jumpa ramai dengan orang kita overwhelm. Dan raya ni kalau boleh macam habis je raya tu nak balik rumah nak tidur je. Kalau kecil-kecil dulu bolehlah tengok Sarkis kan. Tapi masa dekat Finland dulu gitu. Habis je solat raya, kita pun balik rumah walaupun ada rasa sedih sikit macam kenapa raya tak macam orang lain. Tapi sebenarnya jauh di sudut hati rasa macam relax sikit because there's not many people around. Jadi tak adalah macam nak jumpa orang ni. Pada saya itu adalah feeling yang mungkin merupakan sebahagian daripada emotional dysregulation diri saya sendiri. Tapi bila kita dah on medication ni, kita rasa lebih tenang, kita boleh rasionalkan diri kita. Jadi should be okay. Jadi tadi pun bila jumpa dengan sahabat-sahabat, jumpa dengan kawan, kita dapat bual, lebih fokus dan balik semulalah ke rumah. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah it's very important, sangat penting untuk sahabat-sahabat cari jalan. Saya tahu bendanya susah. Bagi kami dekat island, untuk adults 18 tahun ke atas, most likely diagnosis ADHD mesti pergi ke private service. Tak boleh melalui HSE. It's very difficult. Kemudian harga stimulan pun mahal. Saya membelanjakan lebih kurang dalam 80 euro setiap bulan. Cuma di island ini kita ada family drug scheme. Maksudnya seluruh keluarga berdaftar di dalam satu database yang mana setiap bulan family tu hanya spend duit lebih kurang dalam 120 euro maksimum. Jadi kalau macam ada beli ubat lain apa-apa semua, kalau lebih pada 120 free untuk bulan tu. Jadi kami tidak akan membelanjakan duit untuk contohnya macam asma nak beli inhaler dan ubat-ubat yang lain tu tak exceed daripada 120. Jadi 80 tu dah cover untuk saya. Cuma kat Malaysia saya tak tahu macam mana. It might be very expensive, it might be very challenging. Ada sahabat-sahabat yang memberhentikan medication sebab tak mampu. I know it's tough, it's difficult. Ala kulihalnya kita sokong-nyokong, kita bantu-membantu. Macam saya sebutkan tadi, tak sempat ini, tak sempat itu semua, it's okay, lepaskan saja. Yang penting jaga kesihatan mental, jaga kesihatan emosi, kerana itu yang kita tak boleh hidup tanpanya. Kita perlukan kepada mental, emosi yang sihat, insya-Allah. So sekali lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, salam ukhuwah daripada saya untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.